Cikgu bagi tahu Siti Nur Syamimi tu cikgu ter-remove dia, dia boleh masuk balik ya. So, kita bincang kertas 2 pula. Kertas 2, kita bermula dengan soalan 1. Okay, diagram ini cikgu ambil daripada buku teks. Okay, yang perlu awak buat kat sini seperti yang cikgu royak lah. Jangan jawab soalan dulu, tengok dulu. Okay, Raja 1.1 dengan Raja 1.2. Nak tengok gapa? Okay, nak tengok gapa? Okay, buat setengah persamaan dulu. Jadi kat sini theorem 2. Okay, theorem 2. Kan cikgu kata dah kan, kalau theorem 2, Fe2 plus lepas tindak balas, dia akan jadi Fe3 plus. Okay, 3 plus nak jadi 2 plus, dia kena tambah elektron. Barulah dia jadi 2 plus. So, ni pengamat tukar. Apa yang berlaku kepada I-klorin? I-klorin Cl2. Lepas tindak balas, dia akan menjadi Cl minus. Cl minus. So, Cl minus ini, maka kat sini dia kena tambah elektron. Cikgu rasa ramai lagi ni. Okey, peni-peni lalak ni untuk tambah tolak elektron. Okey, hak tu kita buat semula lah. Hak mana peni-peni lalak tu kita buat semula. Hak ni sebab kita nak ambil masa untuk kita selesai semua. Okey, jika ada pembetulan lagi makan, so kita boleh royak lah. Boleh PM cikgu lepas pada ni nanti kita tengok. Okey, so tu yang pertama. Cikgu katakan yang pertama. Yang kedua, bila kita nak kata tindak balas, bila dia terima elektron, ini tindak balas penurunan. Ni pula dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey. Bila Cl2 mengalami tindak balas penurunan, dia bertindak sebagai, okey, hak ni peramai tak tahu nak guna term, bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey. Dan Fe2 ni bertindak sebagai ejen penurunan. Okey. Lepas tu kita perlu tahu apa lagi? Tahu warna. Boleh jugalah nak tahu warna. Okey, Cl2 warna dia kuning kehijauan. Bertukar menjadi tidak berwarna. Hak ni daripada warna hijau bertukar menjadi perang. Okey, selesai. Lepas tu kita pergi kepada yang sebelah ni pula. Sebelah ni pula kita tengok apa dia? Fe3. Jadi Fe3 ni 3 positif lepas tindak balas dia akan jadi Fe2 plus. 3 positif nak jadi 2 positif dia tambah elektron. Ni kalkulasi matematik punya itu pengiraan. Zin pula lepas tindak balas dia akan jadi Zn2 plus. Okey, 2 plus plus 2 elektron. Okey, jadi bila kita nak cerita pasal redox, bila zin ni lepas elektron dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, ferrum pula mengalami tindak balas penurunan. So, bila penurunan, maka di sini Fe3 ini dia bertindak sebagai ejen. Ni, dia adalah ejen pengoksidaan. Zin ni bertindak sebagai ejen penurunan. Okey. Di kertas soalan awak tu, cikgu nak awak buat lagu ni semua sekali ni sebelum pergi kepada menjawab soalan. Okey, lepas pada tu dari segi perubahan warna pula, kalau kita nak tengok perubahan warna pula, so kita boleh kata kat sini perubahan warna Fe3 plus warna dia adalah perang, yang ni pergi kepada warna hijau. Okey, pergi kepada warna hijau. Okey, selesai. Yang perlu kita buat selesai dah. Kita pun pergi kepada soalan. Tak perlu buat banyak sebab kita kan nak jawab periksa. Kalau lama-lama kita tumpu kepada nak membina dengan persamaan ni, nanti tak sempat pula nak jawab soalan keseluruhan. So, eksperimen di atas merupakan suatu tindak balas redox. So, nyatakan maksud tindak balas redox. So, bila kita sebut perkataan maksud ini, apa yang perlu kita buat adalah kita kena rujuk kepada buku teks lah. Apa makna tindak balas redox? Tindak balas redox ni apa dia? Tindak balas redox ini adalah tindak balas kimia. Okey, tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak.
Okey, yang ni cikgu rasa semua orang betul. Okey, cikgu tak perasan lah ada ke yang salah, tapi cikgu rasa semua betul. B, apakah fungsi? Fungsi air klorin. Kita pun tengok atas. Apa fungsi air klorin? Oleh kerana ia mengalami tindak balas penurunan, ia merupakan ejen pengoksidaan. Cikgu nak ayat ni. Apakah fungsi bagi zin? Okey, zin pula dia mengalami tindak balas pengoksidaan, jadi dia bertindak sebagai ejen penurunan. Okey, tu kita panggil fungsi. Okey, sebagai ejen pengoksidan, sebagai ejen penurunan. Tulis tengah persamaan bagi ion Fe2+ dalam rajah 1.1. Hok ni ramai orang keliru. Cikgu rasa macam seolah-olah cikgu tengok jawapan awak tu macam awak tak biasa lagi nak jawab soalan sebab awak tak tahu nak gapo dia. Okey, dia kata tulis tengah persamaan bagi ion Fe2+ saja. Dia tak say klorin. Awak duk gomo bu klorin tak perlulah. Okey, jadi kita naknya Fe je. Okey, Fe je. Kalau rajah 1.1, awak salin balik ubat iaitu Fe2+ jadi Fe3+. Okey, plus 1 elektron. Okey, manakala yang kedua ini iaitu daripada Fe3+, terima elektron jadi Fe2+. Bila cikgu bagi jawapan barulah awak kata, yolah lah. Okey, masa nak jawab PSA tu tak telitah benda ni. Okey, nyatakan pemerhatian dalam rajah. Okey, pemerhatian dalam rajah boleh royak lah. Kalau rajah 1.1, nak royak apa tu, nak royak pasal ferrum, tak apa sebab dia umum, dia tak spesifik kepada apa-apa. Nak royak apa tu, yang ferrum tu, awak boleh katalah larutan hijau Fe2+, okey, bertukar menjadi perang. Ni untuk apa dia? Untuk rajah 1.1. Kalau untuk rajah 1.2, kita boleh kata hak ni pula. Okey. Larutan perang Fe3+, okey, bertukar menjadi hijau. Boleh juga. Ataupun nak ambil klorin boleh juga. Okey, satu boleh kata, okey, warna kuning kehijauan klorin bertukar menjadi tidak berwarna. Boleh. Ataupun rajah 1.2 tak si guna perang, apa tu ferrum, awak nak guna zinc. Awak kata zinc melarut. Boleh? Okey, boleh Tu kita panggil pemerhatian. Mana-mana boleh. Okey, tetapi kat sini cikgu bagi jawapan fokus kepada Fe2. Okey, selesai. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Terangkan tindak balas redox dari aspek nombor pengoksidaan. Okey, bagi rajah 2. Rajah 2 tadi yang kita tengok Zn ni jadi Zn2+ daripada kosong kepada positif 2. Okey, Fe3+ pula jadi Fe2+, makna daripada positif 3 kepada positif 2. Okey, kita nak royak kalau nombor pengoksidan bertambah, ini adalah pengoksidaan ni. Kita letak dalam kepala kita benda kita nak royak ni apa dia. Hak ni berkurang nombor pengoksidan, ini adalah penurunan. Hak tu kita nak royaknya. Okey, ada pelajar kata nombor pengoksidan zinc bertambah daripada 0 ke positif 2, manakala nombor pengoksidan ferrum berkurang daripada positif 3 kepada positif 2. Hak tu tidak menjawab soalan. Okey. Kalau dia kata, apakah perubahan nombor pengoksidan bagi zinc dan ferrum? Betul jawab perasaan ni. Okey, faham molek ni? Betul jawab perasaan ni. Kalau dia kata, apakah perubahan nombor pengoksidan bagi zinc dan ferrum? Dia katalah, nombor pengoksidaan zinc bertambah daripada 0 ke positif 2, manakala nombor pengoksidaan ferrum berkurang daripada positif 3 kepada positif 2. Tapi sekarang ni dia nak cerita, terangkan tindak balas redox. Bila terangkan tindak balas redox ni ada pengoksidan, ada penurunan. Jadi kita nak royak mana berlaku pengoksidan zinc. Macam kenapa kata zinc berlaku pengoksidan? Sebab nombor pengoksidannya bertambah. Okey, jawapan dia kena ke situ. Okey, jadi kat sini kita kena royak apa dia? Okey, sama ada nak kata zinc mengalami tindak balas pengoksidaan kerana nombor pengoksidannya bertambah, tak ada masalah mana-mana, tapi benda tu kena ada sekali. Okey, jadi poin pertama kita katakanlah cikgu nak kata nombor.
Okey. Ataupun ayat paling pendek kita kata okey. Zin mengalami proses pengoksidaan kerana nombor pengoksidaannya bertambah. Okey. Dari kosong ke positif 2. Jangan lupa tulis positif kat depan. Okey, lepas tu kita tulis ferrum pula. Okey. Fe mengalami proses penurunan. So, kerana nombor pengoksidaannya berkurang dari positif 3 ke positif 2. Okey, selesai. Selesai. Barulah kita kata kita jawab soalan. Okey. Nyatakan satu kegunaan air klorin. Ni boleh tengoklah. Air klorin ni dia adalah pembasmi kuman ataupun peluntur. Boleh kata bahan peluntur. Okey, bahan peluntur. Okey, seperti klorok. Okey, lepas pada tu boleh guna untuk basmi kuman. Okey, dalam air kolam. Dia bubuh apa tu? Dia bubuh klorin tu untuk membunuh kuman-kuman yang ada dalam kolel lah. Okey, 2 minggu sekali ke supaya apa dia? Supaya kolel tu tak ada bakteria sebab lama masuk duduk berendai dalam tu. Cikgu. Cikgu. Ya. Ada nak tanya? Soalan F tu ke? Ah. Kalau jawab air klorin diletakkan di dalam kolam untuk membunuh kuman, betul ke? Boleh lah. Cikgu buat salah ke? Cikgu tak tanda. Tak tanda, awak tanda ni. Awak star dulu, nanti kita tunjuk ke cikgu lepas pada ni. Okey. Ada lagi? Ada juga orang yang tulis kata nak bubuh dalam atau nak bubuh dalam aquarium. Tak boleh ni, ikan mati kalau ada air klorin. Ikan boleh mati. Okey, lagi. Siapa lagi nak tanya? Ada nak argue apa-apa soalan nombor 1? Kalau tak ada, cikgu nak pergi kepada soalan nombor 2. Tak ada ya? Okey, kalau ada awak rasa nak tanya cikgu atau cikgu tersalah tanda ke ataupun cikgu tak tanda ke, tetapi awak rasa macam jawapan awak tu betul, awak buat start. Lepas pada ni kita, awak boleh snap hantar ke cikgu lepas pada ni lah. Okey, so kalau tak ada apa-apa, cikgu nak pergi kepada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Rajah 2 menunjukkan satu siri tindak balas butano. Ni kalau dia orang tua naik lagu ni lah. Selalu ada seumur. Okey. Tindak balas bagi butano sebatian C adalah satu sebatian hidrokarbon tak tepu. Ni. Ni, nampak dah ni clue ni. Kari. J ni. Dia kata sebatian hidrokarbon tak tepu. Maknanya J ni hanya ada karbon dengan hidrogen saja. Sebab dia kata hidrokarbon. Lepas tu tak tepu pula. Tak tepu maknanya sama ada dia ada ikatan double ataupun ikatan triple. Tu kita kata hidrokarbon tak tepu, clue duk situ. Jadi maknanya butanol ini pergi kepada J, maka J ni adalah butina. Butina. Okey, ikatan double. Dia guna aluminium oksida. Kita biasa guna serpihan porselin. Sama je. Serpihan porselin ke, aluminium oksida ke, sama. Dan proses daripada butanol jadi butina ini adalah proses pendihidratan. Okey, ni air, buih air. Okey. Kemudian guna larutan. Proses 1 guna pula larutan kalium. Okey, dikromat number acid. Ini adalah ejen pengoksidaan.
Sebab dia boleh bagi O sini kepada alkohol. Bila dia bagi O pada alkohol, alkohol ni akan jadi asid karboksilik. Daripada butano, ni dia akan jadi asid butanoik. Asid butanoik. Okey. Manakala butina, okey, campur air bromin pun masuk dalam butina, maka masuk itu dia panggil tindak balas penambahan. Ataupun spesifik lagi, kalau kita nak buat spesifik lagi, tindak balas penambahan ini tambah apa dia? Tambah bromin. So kita boleh kata juga tindak balas pembrominan. Okay. Bila tindak balas pembrominan, maka bromin pun masuk dalam butina, maka dia akan jadi apa dia? Dia akan jadi dibromobutana. Dibromobutana. Bukan nama IUPAC lah, sebab kita tak tahu bromo tu duduk mana. Okey, sebab kalau IUPAC kita tahu bromo duduk mana. Tetapi bila kita kata dibromobutana, kita tahu di itu dua, bromin ada dua, tapi di mana kita tak tahu. Sebab itu bukan nama IUPAC. Dibromobutana bukan nama IUPAC. Okey. Soalan seterusnya. Namakan siri homolog bagi sebatian K. Mana sebatian K ni? Okay. Namakan siri homolog. Siri homolog ni, awak cikgu rasa ramai juga tak tahu siri homolog ni apa dia. Siri homolog lah kita belajar alkana, alkina, alkuna, alkohol, asid karboksilik, ester. Itu kita panggil siri homolog. Jadi siri homolog untuk sebatian K apa dia? Kita kata dia adalah asid karboksilik, maka asid karboksilik itu adalah siri homolog lah. Okey. Kemudian lukis dua isomer untuk sebatian J. Okey, sebatian J, bila kita kata sebatian J ini adalah alkana. Okey. Bila sebatian J ini adalah alkana, maka alkina, maka kita tahulah formula am bagi alkina adalah CN. Okey. J ni kita tahu dah bila kita kata sini butina, maka J ini adalah alkina, siri homolog alkina. Formula amnya adalah CnH2n. Maka bila kita kata but maknanya C4. H berapa? H8. Jadi kita pun lukislah. Letaklah 1, 2, 3, 4. Nak letak double bond kat mana? Letak karbon nombor 1 dulu. Jadi 1, 2, okey, 3, 4. Okey, 1. Okey, 1, 2, 1, 2, 3. Okey, boleh solve. Tak payah tulis nama. Okey, dia nak lukis je. Lepas tu lukis rantai panjang pula. Letak ikatan dubel duduk di karbon nombor 2. Lepas tu bilas H. Ada yang tak cukup H. Tak cukup H, cikgu pun tak bagi makan lah ke dia. Kesian dia. Okey, lukis betul dah. Cuma tinggal H putih. So, tak boleh makan. Okey. Ataupun nak pendek rantai panjang daripada 4 jadi 3. Jadi 3 rantai panjang. So, letak H kat sini. 1, 2, 3. Tak double bond kat sini. So, ni H, ni H. Okey, ni H, ni H, ni H. So, selesailah. Kita boleh lukis 3 sebenarnya isomer. Tapi dia nak 2 je. Lukis 2 lah. Okey, lukis 2. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Sekiranya J bertindak balas dengan air bromin. Okey, dalam tindak balas 3. Nyatakan 2 nama isomer bagi sebatian L, kemungkinan hasil yang terbentuk mengikut sistem penamaan IUPAC. Okey, jadi dia kata kalau air bromin bertindak balas dengan hok kita royak dalam B ni. Okey, hok kita royak dalam B ni. Okey, dia kata bertindak balas dalam tindak balas 3. Okey, 2 isomer sebatian L. Nyatakan 2 nama bagi isomer sebatian L. So, kat sini kalau kita tengok.
Ni kita lukis ni. Kita lukis. Jadi katakanlah kita tambah air bromin kepada sebatian ini. Kita tambah air bromin kepada hak ni. Jadi bromin akan mari sini. Mari sini. Mari sini. Kalau kita tambah air bromin untuk sebatian ni. Kalau kita tambah air bromin untuk sebatian ni, bromin akan mari duduk sini. Bromin akan mari duduk sini. Dia ikut tengok double bond. Kalau kita tambah air bromin kepada sebatian ni, maka bromin akan mari sini. Bromin akan mari sini. Tu. Okey. Jadi kalau kita hot ni, maka nama dia akan jadi apa? 1, 2. Jadi 1, 2, oleh kerana 2, di, bromin jadi bromo. Rantai panjang ada 4, but, no double bond, ana. Okey, butana. Ni pula 1, 2, 3. Bromin duduk di karbon nombor 2 se, nombor 3 se. Okey, 2 bromin jadi di, bromin jadi bromo. Rantai panjang ada 4, but. Okey, ada double bond tak ada. So tulis ana, butana. Kalau hak ni pula kita bilang 1, 2, 3. Ni tak termasuk rantai panjang ni. Duduk mana? Karbon nombor 2. Tapi tak ada cikgu rasa jawab lagu ni. Okey, tapi lukis ada. Okey, 2. Okey, metil. Okey, ni kumpulan alkin ni duduk di karbon nombor 2. Rantai panjang dah jadi 3 dah. Okey, tetapi dia ada, apa dia tu? Dia ada bromo. Duduk mana? Okey, payah nak buat dah. Okey, so kita pun buatlah. 1, okey, 2. Okey, bila 2, di, bromo. Okey, propana. Okey, 1, 2, di, bromo, propana. 2 metil. Okey, lepas tu 1, 2, di, bromo, propana. Jadi ni memelah, tak ada orang buat. Tapi nak ayatnya, okey, hak ni boleh berlaku. Okey, so jadi jawapan yang paling ramai orang buatnya adalah hak ni. Tak payahlah guna hak susah-susah. Okey, so selesailah kita jawapan bagi soalan C. Kemudian soalan D, nyatakan nama bagi proses 2. Apa nama proses 2? Proses 2, pendihidratan. So dapatlah pendihidratan. Kemudian lukis susunan radas bagi proses 2. Jadi susunan radas ini ramai yang jawab tetapi tak boleh markah full, tapi ada juga yang dapat markah full. So bila kita buat ni awak tahu tetapi ada yang tertinggal. Mungkin dalam keadaan nak cepat. Okey, letak sini. Okey. Lepas tu kita ada apa dia? Kita ada besin, bubuh air. Lepas tu kita ada tabuji. Okey, tabuji, lekat dia, sokong dia. Lepas tu kita ada salur penghantar. Okey, awak guna pembaris tu, comellah sikit lukis. Okey, so kat sini kita ada air. Okey, lepas tu ni kita ada tutup tabung didih. Ni tengok dah, mulut stopper apa tu dia punya tabung didih tu separuh saja tu dalam gabus. Lepas tu kita pun klem lah, klem. Klem ni. Tengok molek nak kapit tu, jangan kapit sampai ke muka muka tabung didih tu. Lepas tu, ni kita ada apa dia label. Okey, label. Ni apa dia ni? Ini adalah serpihan porselin. Buat apa? Panah. Ni apa dia? Ni wool kaca. Wool kaca saja ke? Tak. Dicelup dalam butanol. Butanol lah, bukan etanol. Okay, sebab apa? Sebab proses satu kan butanol. Ni apa dia? Ni air. So nak buat gelembung gas tak apa, tak si buat gelembung gas pun tak apa. Jadi ni akan jadi gas butina. Tak buat pun tak apa, gas butina. Tapi kalau cikgu nak tengok dua markah kat mana, cikgu nak tengok, nampak dah ni, salur ni. Ni tak tutup, jadi gas boleh tubik. Okey, mulut tiup ni, separuh saja. Okey, separuh saja. Klem. Klem tepat molek, tepat betul. Okey ni, tak boleh berdiri, sokong dia. Label ni, label ni, air. Okey, bul kaca dicelup dalam butano, panas serpihan porselin. Barulah dapat dua markah. Okey, barulah dapat 2 markah. Okey, so selesai
Soalan seterusnya. Tulis persamaan kimia bagi proses 1. Nyatakan perubahan warna bagi tindak balas ini. Okey. 2 perkara kat sini, iaitu tindak balas kimia daripada butanol iaitu C4H9OH ni jadikan apa dia? Asid butanoik. Asid butanoik C3H7COOH, lepas tu dia tambah H2O. Okey, so C4 H10 H baru berapa ni? H baru berapa ni H ni? Okey, 7, 8, 10. O ada berapa? O ada 3, O 1. Jadi tambah O ni kena letak sini ni. Kena letak dalam kurungnya. Kurungnya macam tu. Jadi sini ni kalau kita tengok persamaan ini dia guna K2Cr2O7 ni. K2Cr2O7 ni sini ni dia tak tambah K2Cr2O7. K2Cr2O7 ni sebagai ejen pengoksidaan. Kenapa kita kata dia ejen pengoksidaan? Sebab dia bagi O. Dia bagi O. Bila dia bagi O, maka kat sini apa yang O buat adalah dia tambah O macam ni. Dia tambah O macam ni. Tambah O macam tu. Okey, tu persamaan kimia dia. Soalan ni ada 2. Ramai yang tak perasan soalan ada 2. Yang pertama dia kata tulis persamaan. Yang kedua dia suruh nyatakan perubahan warna. Perubahan warna kita kena ingatlah. Kita guna kalium dikromat 6 berasid. Bila kalium dikromat 6 berasid, maka perubahan warnanya adalah daripada jingga ke hijau. Tu perubahan warnanya daripada jingga ke hijau. Okey. Kita dah selesai bincang soalan nombor 2. Ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada ya? Tak ada cikgu. Sunyi belakang ni Tak ada Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, cikgu rasa cikgu berhenti dulu, boleh tak kita continue? Kita continue nanti. Boleh. Boleh cikgu. Kita continue nanti Okey. Sekejap cikgu stop dulu ni.